Anda membesar tahun 1997 atau 1998 atau pada era 90-an. Anda pasti terkenang dengan zaman kanak-kanak anda sebelum adanya teknologi-teknologi terkini seperti smartphone dan internet yang mampu milik. Kebanyakan kanak-kanak pada zaman ini banyak menghabiskan masa di depan kaca TV. Pada video kali ini, kami ingin share rancangan kegemaran kanak-kanak pada era 90-an yang cukup popular pada waktu itu. Ultraman merupakan sebuah adiwira yang berasal dari Jepun. Perekanya, Eiji Tsuburaya ialah seorang pereka special effect yang juga pernah menghasilkan series Godzilla pada zaman itu. Pada awalnya, series pertama Ultraman bermula pada tahun 1966 iaitu Ultraman Q. Dengan keunikan yang ada pada series ini serta kostumnya yang menabat hati kanak-kanak, tidak hairanlah series ini mampu bertahan sehingga kini pada hati kanak-kanak. Di tangga ke-9 pula menjadi tempat usup Santorian. Ya, Mari. Usup Santorian ialah salah sebuah kartun tempatan yang sering berada di kaca TV Malaysia. Ia mula ditayangkan pada tahun 1996 dan dicipta daripada Ujang, iaitu salah sebuah syarikat komik tempatan. Esok lusa pun boleh pergi Kanada tu. Ia menceritakan tentang kisah ragam kanak-kanak kampung yang bernama Usup serta rakan-rakannya yang menjalani hidup di kampung Parit Santo. Di tangga ke-8, rancangan yang digemar kanak-kanak pada era 90-an menjadi milik Max Rider. Named Dex is given great powers by his grandfather, the king. Series adiwira ini dihasilkan oleh Saban Entertainment. Series ini diadaptasi daripada series Kamen Rider Black RX pada tahun 1988. Chopper, I need you. Uniknya pada series rancangan ini, Max Rider tidak berseorangan menentang musuh. Dia turut dibantu oleh motosikalnya dan juga keretanya yang berkemampuan bergerak sendirinya. Do you think you can handle this plane while I find out what's happening in Leewood? Are you sure this is a plane? No questions asked? Okay, be careful with her. Very gentle. Be careful. Seterusnya di tangga ke-7 menjadi tempat Sailor Moon. Series yang dihasilkan oleh Nako Taguchi ini mengisahkan seorang budak sekolah bernama Usagi Tsukino yang memiliki magical power yang boleh menukar menjadi Sailor Moon. Sailor Moon ini ditugaskan untuk melindungi bumi daripada kuasa jahat. Ia turut dibantu oleh Sailor Mars, Sailor Mercury, Venus dan kucingnya iaitu Luna. Di tangga ke-6 pula jatuh kepada series Dragon Ball Z. Dragon Ball Z dihasilkan oleh Daisuke Nishio
daripada Jepun merupakan series bergenre martial art dan adventure. Series ini mengisahkan tentang Goku yang dihantar oleh Saiyan ke bumi untuk menaklukinya. Namun, Goku telah mengalami kecederaan ketika mendarat dan menyebabkan ia hilang ingatan dan lupa pada semua misinya. 惑星ベジータの敵をお前が撃つんだ。 Menduduki tangga kelima ialah Daishun Kuro. Sekali lagi, judul animasi dari Jepun ini mendapat tempat di hati kanak-kanak pada ketika itu. Tunggu gaya mereka semua. Yang Kuro, kau mesti menang. Nenek akan sokong kau. Cerita ini dihasilkan oleh Zaurus Takudo pada tahun 1989. Ia ditayangkan pada TV tempatan pada sekitar tahun 1997. Cerita ini mengenai perlumbaan mini 4WD yang merupakan permainan yang agak unik suatu ketika dahulu. Tidak heranlah mengapa ramai kanak-kanak mesti menanti-nantikan cerita ini bermula. Sekarang ni faham tak? Kalau nak satu beli kuliku, tentu susah kereta ni nak bergerak tegak. Seterusnya, menduduki tangga keempat rancangan kegemaran kanak-kanak era 90-an ialah Keluang Man. Bagai seorang pahlawan menjadi pembela. Siri animasi ini dihasilkan oleh karyawan tempatan iaitu Kamil Ismail pada tahun 1998. Menewaskan musuh. Woi, botak! Bagi tahu aku, mana hamba ni semua? Keunikan siri ini membuatkan banyak kanak-kanak tertarik kerana karakternya seolah-olah seperti Batman. Kali ini kau mati, Keluang Man. Kau ni pula asyik keluar malam aja. Menyusahkan aku betul. Mana kau pergi? Namun, adiwiranya tidaklah sekaya Batman kerana dia hanyalah seorang pesakit mental sahaja. Memang betul aku layan orang gila ni. Layan lagu Elvis lagi bagus. Aku akan sentiasa perhatikan kau, Burhan. Menduduki tangga ketiga rancangan kegemaran kanak-kanak era 90-an menjadi tempat Doraemon. Dahulu sehingga kini, ramai kanak-kanak tidak asing lagi dengan siri rancangan ini. 3 biji dengan daging 500 gram. Balik cepat ya. Awak pergilah sendiri. Rambut saya pun. Siri ini mula dihasilkan pada 1970 oleh Fujiko Fujio. Kenapa sebenarnya punya kerja saya pula yang kena buat? Nobita. Siri ini mengisahkan seekor kucing bernama Doraemon yang selalu menjadi tempat meminta pertolongan Nobita yang sering dibelenggu dengan masalah. Buat sekarang ni Doraemon. Serahkan pada saya. Biar saya ajar dia nanti. Terima kasih banyak Doraemon. Benda yang saya tak boleh buat. Dengan alatan yang pelik dan ajaib yang ada pada Doraemon, membuatkan siri ini menghiburkan hati kanak-kanak di kaca TV. Sinaran penyambung. Memang saya ni tampan. Ketampanan saya tidak tolong bandingannya. Dan ia wujud hanya untuk diri saya aja. Tapi kenapa orang tak nak aku? Tangga kedua rancangan kegemaran kanak-kanak era 90-an adalah siri rancangan anak-anak sidik.
Sekejap. Kau balik dulu ya. Siri rancangan tempatan ini dihasilkan oleh Jas Sendian Berhad. Itu sangat cari pasal. Tak ada kerja lain ke? Wah, bumi buat. Alah, budak-budak. Biasa. Siri ini bergenre autobiografi yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang jago badminton negara pada zaman kanak-kanaknya. Bottom size aman. Mesti ada. Takkan tak ada. Sudah 50 kali Wak cakap sama lu. Kecil punya saiz tu, budak 1 dengan 2 tahun saja adalah. Siri ini juga menerapkan sifat keakraban sesebuah keluarga dan perlu banyak berkorban demi mengejar cita-cita. Selapik tu aja. Betul ke ni Apek? Tak ada lagi. Ayah, sudah berapa kali Wak cakap? Surah habis. Menduduki tempat pertama rancangan kanak-kanak pada era 90-an ialah rancangan Power Rangers Mighty Morphin. Siri rancangan ini dihasilkan oleh Saban pada tahun 1993 dan mula ditayangkan di TV Tanah Air pada sekitar tahun 1996. Rancangan ini sangat diminati oleh golongan kanak-kanak kerana karakternya yang cantik serta senjata yang dimiliki oleh setiap karakternya. Setiap karakter juga mempunyai robot bagi menumpaskan raksasa yang besar. Rancangan ini sangatlah popular sehingga pihak Saban ada mengeluarkan permainan untuk rancangan itu sendiri. Okey guys, setakat itu sahaja paparan untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe.